Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Amma ba'du, lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana diberi kekuatan kepada kita, diberi kesihatan tubuh badan yang sehat untuk terus hidup di atas muka bumi ini dan berada di rumah Allah pada hari ini. InsyaAllah kita sangat-sangat mengharapkan Allah Ta'ala menganugerahkan barakah dalam majlis kita, memberikan kita kepahaman, kekuatan untuk beramal dengan tuntunan Islam, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, dalam suasana COVID yang serius ni, dah macam-macam varian lah, varian dia Delta lah. Mudah-mudahan kita sentiasa mengharapkan satu-satunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengangkat secepatnya yang mungkin makhluk halus yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai fitnah, ujian kepada kita. Mudah-mudahan an yadfa'allahu anna al-bala wal waba, sebagaimana yang dibacakan oleh Pak Imam tadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, saya rasa ni kuliah yang pertama dah ni, bulan Ogos kan. Kita sampai tafsir Al-Munir. Saya ada catat muka surat 171 nombor 9. 171 nombor 9. Nombor 9. Pada memperkatakan tafsir dan ulasan, tafsir wal bayan. Tajuk antara 10 nikmat Allah kepada Bani Israel. Kita baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تنسوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul azim. Panjang ayat tu. 55 sampai 60. Ya. Jadi kita terus 171. Lagi habis waktu. Jadi dalam muka surat 171 ni, nombor 9, Allah Subhanahu wa taala menyambung, ya, memberi peringatan kepada Bani Israel, orang Yahudi Bani Israel, tentang nikmat lagi yang mereka terima. Ya. Nikmat ini adalah nikmat yang diterima oleh datuk nenek moyang mereka yang dahulu, aslafakum. Walaupun ayat ini khitabnya ditujukan kepada orang Yahudi yang berada di kota Madinah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi yang disebutnya kesalahan datuk nenek moyang mereka yang dahulu supaya mengambil peringatan, kan? Bukan kesalahan mereka, kesalahan datuk nenek moyang mereka, ya, yang sepatutnya diambil pengajaran secara khusus dan kita lah secara umum, ya, akan kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang nombor 9 tu tafsir berkenaan dengan ayat 58. Wa izqul nadkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada, dan dia merupakan nikmat yang ke-9 diterima. Kita tengok terjemahan dia ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, fazkur lahum ya Muhammad, berilah peringatan kepada mereka ketika mana kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis atau Muqaddas, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak, lagi enak di mana kamu sukai, dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah bebaskan kami dari dosa, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kamu akan menambah, kami akan menambah, yakni pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Itu yang nama muhsinin tu, ya. Nombor 9, 171. Ingatlah juga nikmat setelah kamu selamat keluar dan tersesat dari padang pasir. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala murka dengan perangai buruk orang Yahudi yang meminta kepada Nabi Musa supaya disediakan satu tempat, satu qaryah, ya, satu negeri yang mereka hendak tinggal dengan aman, selesa. Jadi Nabi Musa alaihissalam pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan, ya, maka disuruhlah mereka ini, ya, masuk dalam satu negeri namanya Baitul Maqdis melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, tak ada kat sini, ya, ayat 20 hingga 26. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu ardal muqaddasatal lati, masuklah bumi yang suci, yang bersih, yang allati kataballahu lakum, yang Allah Ta'ala tetapkan pada kamu. Dah nak sangat pada ketika itu. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu patah balik. Fatanqalibu khashirin, maka kalau kamu patah balik, kamu akan menjadi orang yang rugi, khashirin. Qalu ya Musa, mereka pun berkata kepada Musa, wahai Musa, inna fiha, sesungguhnya pada bumi tersebut, berkaitan dengan ayat inilah, kauman jabbarin, terdapat satu kaum yang ganas, jabbar, ya, yang besar tubuh badan dia, ya. Wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami ini sekali-kali tidak akan masuk ke bumi ini, hatta yukhriju minha, sehinggalah mereka keluar daripada bumi ini. Fa in yukhriju minha, kalaulah mereka keluar, fa inna dakhilun. Dan kemudian lagi sambung dalam ayat yang lain, ya, udkhulu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, masukkanlah kamu wahai Musa, udkhulu anta, kamu ni masuklah, udkhulu anta wa rabbuka, dengan Tuhan kamu, faqat, maka berperanglah, faqatilu inna hahuna qa'idun, kami duduk kat sini tunggu, kalau menang kami masuk. Wajak tak wajak? Wajak. Tadi tak. Nak bila bagi, nak jalan yang mudah, semua serba mewah. Lalu Allah Ta'ala memfardukan kepada mereka pada ketika itu untuk berjihad. Barulah ada rasa kemanisan. Berjihad fi sabilillah, ya, memerangi kaum Jabbarin yang berada di bumi Baitul Maqdis pada ketika itu. Kata ulama tafsir, kaum itu adalah kaum Kan'an. Ada yang mengatakan kila mereka adalah kaum Amura, ya, yang datang berhijrah mencari penempatan di bumi Palestin dan tinggal di situ, ya. Dia satu kaum yang bertubuh besar, ya, yang sangat mahir dalam bidang-bidang berkenaan dengan laut, ya, datang berhijrah kat situ. Dan apabila
Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala mengutuskan beberapa wakil. Seorang wakil daripada 12 kabilah tadi, ambil seorang, pi tengok di bumi Palestin tu, Baitul Maqdis tu, apakah di sana ada orang yang telah pun duduk di situ, maka pergilah menyiasat, tengok dulu, riki dulu, masuk dulu. Dan Nabi Musa pesan, jangan bagi tahu, jangan hebahkan perkabaran ini kepada orang Yahudi Bani Israel yang lain, kalau sekiranya dekat sana ada sesuatu yang menakutkan mereka. Jadi dia balik, dia bagi tahu kat kaum dia, tak usah duk masuk perang lah. Di sana ada kaum yang tubuh badannya yang besar, kecuali 2 orang dia yang tak bagi tahu, iaitu Yusha' bin Nun dan Kalib Yufuna. Dia adalah Nabi min Anbiya Bani Israel. Kecuali 2 orang aja, yang lain semua pengecut. Lalu Allah Ta'ala murka. Yatihuna fil arda 40 sana. Mereka teronta-ronta di padang teh selama 40 tahun. 40 sana. Yatihuna fil arda 40 sana. Apabila habis golongan yang bacul, yang penakut ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi lagi nikmat setelah kematian Nabi Musa, kematian Nabi Harun, dengan kehadiran Nabi yang memimpin mereka pada ketika itu bernama Nabi Yusha' bin Nun. Dan diperintahkan kepada mereka, udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Masuklah bumi Palestin setelah habis 40 tahun ni, generasi baru. Setelah 40 tahun. Ini kisah generasi baru. Ini nikmat generasi baru pada ketika itu. Masuklah. Ingatlah juga nikmat Allah setelah kamu selamat keluar dan tersesat di padang pasir. Allah Ta'ala mengatakan, masuklah kalian ke perkampungan itu. Jumhur ulama mengatakan perkampungan yang dimasukkan di situ ialah Baitul Maqdis ataupun Muqaddas. Maka masuklah mereka pada masa zaman Nabi Allah Yusha' bin Nun. Bumi yang dimasuk itu memang benar Baitul Maqdis. Walaupun pendapat ulama ada yang mengatakan Ariha, ada yang kata Misra, tapi kesemua pendapat ini tidak dirajihkan oleh ulama mufassir. Tapi masuk mestilah ada jihad sikit, mujahadah sikit, berjuanglah bermati-matian mereka masuk bumi ini pada zaman Nabi Yusha' bin Nun. Akhirnya berlaku satu peristiwa. Peperangan itu berlaku pada hari Jumaat. Hari Sabtu tak boleh perang. Hari Sabtu hari beribadat. Hari Jumaat hari kita yang mulia. Orang Yahudi hari Sabtu. Jadi pada hari Jumaat itu, hampir-hampir ghurubus syamsi. Dan Nabi Yusha' bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibenarkan mereka masuk. Ada kelapangan nak masuk. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala melambatkan tenggelamnya matahari pada hari itu. Matahari lambat tenggelam bagi mereka masuk dulu. Subhanallah, tuan-tuan. Itu kisah dia. Masuklah mereka ke bumi tersebut.
Sebahagian lain berpendapat ia adalah Ariha, saya dah beritahu tadi, yang terletak di dalam kawasan Baitul Maqdis. Masuklah kamu maksudnya hendaklah kamu tinggal di sana, makan dan minumlah apa sahaja yang kamu mahu tanpa sebarang halangan. Kemudiannya masuklah perkampungan itu dalam keadaan sujud. Wadkhulul baba sujada. Masuklah dalam keadaan sujud. Sujud ini perlu ditafsirkan. Yang kita tahu sujud itu meletakkan kepala di atas bumi, al-ard. Kan? Itu yang hakiki dia. Apakah sujud itu ada makna lain? Ya, sujud itu ada makna lain yang bernama majazi. Apa dia majazi? Taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Burung, makhluk-makhluk, bumi, gunung ganang, yang lain semuanya sujud kepada Allah. Bukan makna sujud meletakkan dahi mereka ke lantai, tapi sujud bermakna patuh. Itu majazi itu. Kita sujud dan pada masa yang sama kita pun patuh. Para ulama tafsir mengatakan di sana ada banyak pandangan. Pertama, masuk dalam keadaan sujud yang sebenar. Masuk, selang tak berapa lama lepas tu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkhulu baba sujada, dalam keadaan sujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama tafsir, bila berlaku Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah, yang kita selalu baca dalam sembahyang kita, idza jaa nasrullahi wal fath, surah tu, kata ulama, dakhala al balada, dia masuk, Nabi masuk, i'tasala, dia mandi, i'tasala, mandi, wa shalla, dan sembahyang, samani rakaatin, 8 rakaat. Nabi sembahyang 8 rakaat. Ada riwayat mengatakan Nabi sembahyang 8 rakaat. 8 rakaat tu maksudnya sembahyang fathu, sunat fathu, pembukaan kota. Itu sunnah Nabi. Pembukaan. Bukan 8 rakaat macam tarawih tu, tuan-tuan. Satu lagi. Dia selanglah dua-dua. Dua salam sampai, kata satu riwayat, sampai 8 rakaat. Itu sujud. Nak tafsir makna sujud tu. Tetapi ada yang mengatakan, Nabi tak sembahyang sunat fathu, sembahyang wazalika duha, sembahyang Nabi sembahyang duha, tak. Nabi sembahyang duha. Faqala ba'duhum hazihi solatud duha. Yang ni ada juga yang mengatakan solat duha. Wa qala akharun, dan berkatalah yang lain, jumhur. Ni jumhur. Ada sahabat kata duha, ada kata sahabat solat sunat fathu. Jadi jumhurnya solat sunat fathu. Wa qala akharun bal hiya salatul fathi. Usalli sunat salatil fathi ra'ataini lillahi ta'ala. Kita tak ada lah. Kita bukan nak pergi perang, buka kota dah. Tak ada dah. Kita tak buka yang tu kan. Zaman Nabi. Fathul, pembukaan kota Mekah. Kata ulama, fastahabbu lil imam walil amir iza fataha baladan an yusalliya fiha samani raka'atin
inda awwali dukhuli, maka adalah sangat-sangat disukai, sunatlah bagi ketua-ketua, pemerintah-pemerintah, amir, apabila berlaku fathun, pembukaan sesuatu negara, an yusalli, hendaklah dia sembahyang sebanyak 8 rakaat ketika awal masuknya, sebagaimana kama fa'ala Sa'd bin Abi Waqqas lamma dahala Iwanul Kisra, sebagaimana yang dilakukan juga oleh sahabat Nabi yang bernama Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bila masuk daerah yang bernama Iranul Kisra di Parsi, Iran, dia buka, dia tawan, bebaskan daripada syirik kepada Allah Ta'ala, dia solat. Itu sunnah. Yang pertama, maksud dia mesti masuk dalam keadaan sujud. Sujud lepas itu sujud kepada Allah Ta'ala. Ada pendapat ulama yang kedua, wadkhulul baba sujada, masuklah kamu melalui pintu ini dalam keadaan sujud. Kata ulama, sujud di sini adalah patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Patuhlah kepada ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat. Jangan duk menentang Nabi Muhammad lagi, jangan duk menentang Allah lagi. Kalau Nabi Muhammad pada orang Yahudi ketika itulah yang jadi macam datuk nenek moyang kamu. Kan? Patuhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Maksudnya kata ulama, sebagai tanda syukur ala ma an'amallahu alaihi minal fathi wan nasri, atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan dapat masuk satu negeri yang dianugerahkan oleh Allah pada ketika itu, iaitu nikmat kemenangan dan pembukaan, sehingga Allah Ta'ala melambatkan ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari pada ketika itu. Orang Yahudi. Ada juga ulama yang kata wadkhulu baba sujada, masuk dalam keadaan sujud tu maksudnya dalam keadaan membongkok badan. Ini pendapat ulama dalam mentafsir perkataan sujud ni. Membongkok badan. Pasal apa kena bongkok? Sebab pintu dia sempit. Madhal bab, bawah pintu masuk tu sempit. Kata pintu masuk itu bernama babul khittah. Satu pintu masuk, lorong pintu itu kecil. Kena dalam keadaan membongkok. Ada yang kata dalam keadaan mengiring. Mana satu Allah. Tapi orang Yahudi masuk dalam keadaan udkhulu ala adbarihim. Dia masuk dalam keadaan punggung dulu. Hina. Sujud pun tak. Nak kembali kepada aurat, kepada Taurat pun tidak. Bahkan dia masuk ala adbarihim. Punggung masuk dulu. Hina. Sampai tahap tu dah nak masuk hina lagi. Ini orang Yahudi. Masuklah ke perkampungan tersebut dalam keadaan sujud, yakni patuh dan merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Apa dia? Wa qulu khittatun naghfir lakum hatta khatayakum wa sanazidul muhsinin. Maka berkatalah khittatun naghfir lakum, kami akan ampunkan kesalahan kamu dan kami akan tambahkan kamu menjadi orang yang baik-baik. Antaranya zikir yang perlu dibaca ketika masuk pada ketika itu, perintah Allah Ta'ala, Allahumma ahti anna khatayana. Allahumma ahti anna khatayana. Ringkasnya khittatun ya Allah. Khittatun ya Allah. Kalau kita ma'firatun ya Allah. Depa khittatun ya Allah. Kita ma'firatun ya Allah. Sama aja.
Maghfirah, minta ampun. Hittatun, hilangkan semua kesalahan dosa yang telah dilakukan. Ya. Wa qulu hittatun nafil lakum hatayakum. Ya. Berdoalah kepada Allah, wahai Tuhan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami dan ampunkanlah kesalahan kami. Patutnya disebut macam tu. Ya, sepatutnya dia sebut macam tu. Tetapi orang Yahudi, kata ulama tafsir, dia ubah lagi. Tak payah kata hittatun, maka katalah perkataan yang lain, iaitu sya'ratun. Cukuplah dengan bayar beberapa tangkai gandum. Tak payah nak minta ampun. Fidyah dia bayar gandum je. Orang suruh buat lain, dia buat lain. Ini orang Yahudi. Dia tukar perkataan. Ya. Ataupun disebut dalam kitab habbatun, yakni habbatun min sya'iratin, iaitu bijian gandum merah. Beberapa tangkai gandum merah. Tak payah nak minta ampun, bayar gandum je. Kesalahan kita tu dinilai dengan gandum je. Ni orang Yahudi. Sampai tahap tu. Ya. Ini dikatakan pada ulama. Ya. Mereka mengubah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah kepada Allah. Muka surat 71. Berdoalah kepada Allah, wahai Tuhan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami dan ampunkanlah kesalahan kami. Allah pasti akan menambah pahala dan ganjaran kepada orang yang berbuat baik dengan limpahan kurnia Allah. Allah janji dah, ya, kalaulah kamu kata hittatun, Allah akan tambahkan keimanan kamu, tambah lagi pahala. Ya, pahala beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nescaya Allah Taala akan jadikan kamu, akan dorongkan hati kamu menjadi orang yang muhsinun. Ada orang nama muhsinun. Muhsinun ni maksudnya orang yang berbuat baik, yang berbuat ketaatan, yang berbuat perkara-perkara khairat, perkara-perkara baik, bukan buat perkara-perkara mungkar. Ganjaran kepada orang yang berbuat baik dengan limpahan kurnia Allah, perkataan muhsinun. Orang yang berbuat baik ialah orang yang berpegang teguh kepada asas tauhid yang sahih, mengendalikan hal ehwal dirinya dengan baik, menunaikan segala kewajipan dan menjauhi kaum muslimin dan kejahatan dirinya dari kaum muslimin. Itu maksudnya, masuk muhsinun, orang yang berbuat baik, patuh pada ajaran Taurat, tidak engkar ajaran Taurat, tidak engkar ajaran Nabi Musa. Sambung lagi 171. Akan tetapi orang-orang Israel yang zalim melanggar perintah Allah dan tidak patuh mengikut firman-Nya. Inilah yang dimaksudkan dengan ungkapan menggantikan perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fabaddalal ladzi nazalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Perkataan hittatun tadi ditukarkan kepada habbatun min fi sya'iratin. Dia tukar perkataan tu. Ni panggil orang Yahudi. Menggantikan perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ayat ini membayangkan bahawa orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, ia seolah-olah orang yang engkar kepadanya dan menerima perintah yang lain. Bani Israel yang zalim itu masuk ke perkampungan tersebut secara berensot-ensot menggunakan punggung mereka. Sorry lah aku nak taat perintah Allah. Sorry lah aku nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Masuk tu pun dalam keadaan ala adbarihim, punggung masuk dulu. Orang masuk punggung dulu ni hina dah tuan-tuan. Hina. Celaka dia masuk punggung dulu. Pandang keluar. Ya tak? Bahaya, hina. Sorry dah aku nak minta ampun kepada Allah. Perkataan hitah pun aku tukar. Ada habbatun fi sya'iratin, aku tukar semua. Ini panggil orang Yahudi. Ya. Tak habis lagi apa cerita? Belum masuk.
Dan kemudian selang tak berapa lama selepas itu, apa akan jadi? Ingat Allah nak biar saja. Ingat Allah nak biar saja hang derhaka kepada aku. Aku bagi hang peluang masuk dalam negeri ini, Baitul Maqdis, hang masuk punggung dulu korang ajak. Ingat Tuhan nak biar? Tuhan tak biar. Bala tetap datang. Tengok ayat dia. Dia sambung lagi tu. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Sambung 171. Sambung tadi. Bani Israel yang zalim itu masuk ke perkampungan tersebut secara berensot-ensot. Berensot-ensot dia menggunakan. Sikit-sikit kan. Menggunakan punggung mereka tanpa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud pun tidak, semayang pun tidak, minta ampun pun tidak. Oleh sebab itu, menurut segolongan ulama, Allah Subhanahu wa taala masuk selang tak berapa lama lepas itu Allah taala menurunkan bala rijzun. Ayat Quran 168 kita baca ayat dia. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Yaitu sebab itu kami timpakan ke atas orang-orang zalim itu seksa dari langit kerana mereka berbuat fasik. Datang rijzun, bala daripada langit. Seksaan Allah, azab Allah, balasan Allah daripada langit. Apa balasan Allah? Kata ulama, menurut segolongan ulama, turun bencana al-rizun, wabak taun dari langit ke atas mereka akibat penderhakaan dan sifat fasik mereka kepada Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa seramai 70,000 orang mati kerana penyakit tersebut. Padan muka. Wabak ni taun ni wabak ni. Macam kita COVID ke. Wabak ni, taun pun wabak, COVID pun wabak, pandemik. Taun pun samalah. Datang taun habis. Ni kita ni datang, itulah kita kena benar-benar bermunasabah diri kita. Jangan duk kata, aku semayang pasal apa pula aku kena COVID. Yang kata macam tu. Aku sentiasa membaca Al-Quran. Pasal apa pula aku kena COVID. Kita insaflah diri kita masing-masing. Apabila datang bala, dia tak kira Pak Lebay ke, Pak Haji ke, Pak Imam ke, Ustaz Azman ke, semua kena. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dalam Quran kata, takutlah akan fitnah. Fitnah ni bukan mengumpat. Ujian bala, azab Allah Ta'ala. La tusibannal ladzina zalamu minkum. Yang bala itu bukan sahaja mengenakan orang yang zalim saja, bahkan semua kena. Ni semua kena. Kita ni semua kena. Agung pun kena, PM pun kena, kan? Habis semua. Makcik di kampung pun kena, semua kena bala. Tu kita berhati-hati dengan bala. Ingat? Jadi kata ulama, sehingga mengakibatkan 70,000 orang mati kerana penyakit taun. Kena penyakit taun ni habis. Sebab itu zaman Nabi SAW memang berlaku penyakit wabak ni, memang berlaku. Taun pun pernah berlaku. Terutamanya pernah tahun itu menyerang bumi Syam. Menyerang bumi Syam. Ramai sahabat-sahabat
yang meninggal, ya, ramai sahabat-sahabat yang meninggal kerana taun ni, ya. Sebab pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab, ya, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, dikatakan Umar Al-Khattab ini dia dalam perjalanan hendak pergi ke Syam, ya. Kemudiannya bumi Syam itu ada taun, maka berselisihlah pendapat, nak masuk ke tak masuk, nak masuk ke tak masuk, nak masuk ke tak masuk. Ada seorang sahabat, jadi aku pernah dengar Nabi SAW, kalau ada satu penyakit taun kat situ, yang duduk dalam tu jangan pergi keluar, yang kena tu jangan keluar ke tempat lain, kena kuarantin. Maka Saidina Umar Al-Khattab pun tak masuk. Orang di Syam ni tanya, Umar, kamu ni lari kepada takdir Allah ke? Lari kepada takdir Allah ke? Tak berani nak masuk ni. Saidina Umar kata, takdir yang lebih baik lagi. Semuanya dalam ilmu Allah. Sebab itu ada kuarantin. Kuarantin bukan zaman sekarang, zaman dulu pun dah ada kuarantin. Ya, kuarantin pernah berlaku zaman itu. Ya. 171. Isyak dah tuan-tuan? Belum. Dah. 3 minit. Okey, nombor 10. Sambung. Yang ke-10. Wahai Bani Israel, kenanglah juga nikmat Allah yang telah diberikan kepada datuk nenek kamu, iaitu ketika mereka mengalami rasa dahaga yang amat sangat dalam keadaan cuaca panas dan tersesat di padang pasir. Mereka meminta bekalan air daripada Nabi Musa. Lalu Allah SWT menyuruhkan Musa AS memukul batu dan tongkatnya. Ayat yang terakhir kita baca tadi. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Dan berilah peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu dengan tongkatnya. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minum masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerosakan. Masa di Padang Teh. Peristiwa ini berlaku bila? Iktifak ulama, kata ulama tafsir, peristiwa ini berlaku di Padang Teh ketika mereka teronta-ronta di Padang Teh. Tak keruan. Ya? Allah Ta'ala kurung mereka. Yang sebelum masuk bumi yang saya cerita tadi, nombor 9 tadi. Allah Ta'ala kurung mereka di Padang Teh sehingga tidak ada pedoman, tak nampak jalan keluar. Ya, kata ulama tafsir, ala ghairi huda wala ya'rifu li nafsihi madhalan wala mahrajan, iaitu tanpa ada sebarang petunjuk dan pedoman, terkurung dekat situ. Mereka tidak tahu jalan masuk dan jalan keluar. Peristiwa ini berlaku di Padang Teh. Tadi yang cerita tadi dah habis dah. Yang masuk negeri tadi dah habis dah. Semasa kurung tu. Jadi mungkin ada orang yang bertanya, ya Ustaz, Nabi Musa pun kena kurung sekali kan? Depa yang buat jahat, pengecut, bacul nak masuk negeri tu, pasal apa pula Nabi kena? Ulama tafsir menjelaskan, ya, yang tahu jalan keluar Nabi Musa, Nabi Harun, Yusak. Nabi Musa, Nabi Harun, Yusak dan Kalib, kata ulama tafsir. Diberi petunjuk Allah Ta'ala. Mereka duk terkurung pusing, tak tentu arah. Kita ni nak pergi mana? Kita ni nak pergi mana? Dalam situasi itu, bila makanan mereka habis, dapat mana wasalwa yang cerita dulu. Dahaga pula. Dahaga pula macam mana? Datanglah Nabi Musa. Ya. Maka lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa
ambillah, ya. Faqulna nadribu bi asakal hajar. Nabi Musa menjadi sunnah dia sentiasa bawa tongkat. Dia bawa tongkat. Kita pun kena bawa tongkat lah. Tu orang nak Bukit Larut bawa tongkat tu. Itu sunnah tu. Sunnah Nabi Musa. Nabi Ibrahim pun bawa tongkat. Nabi Musa pun bawa tongkat. Nabi Muhammad pun bawa tongkat. Ya. Tapi tongkat yang digunakan ni untuk menghalau binatang ternakan lah. Selain daripada itu yang bertukar menjadi ular. Sebelum dia pergi jumpa Fir'aun. Kan? Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pukul batu itu. Idrib bi'asakal hajar. Keluar 12, terpancut 12 mata air. Untuk 12 kabilah orang Yahudi. Pada ketika itu, seorang satu paip ayam. Tak berebut. Ya. Jadi, itulah yang berlaku. Ya. Pada ketika itu, atas jalan mukjizat daripada Allah Subhanahu Taala. Diberikan kepada datuk nenek moyang kamu ketika mengalami rasa dahaga yang amat sangat dalam keadaan cuaca panas dan tersesat di padang pasir. Mereka meminta bekalan air daripada Nabi Musa. Lalu Allah SWT menyuruh Musa AS memukul batu dengan tongkatnya. Apabila baginda memukulnya, keluarlah air dari 12 mata air mencurah-curah dari celah-celah batu. Setiap satu mata air dikhususkan pada satu kabilah agar tidak berlaku sebarang pertelingkahan. Ya Allah, tuan-tuan, hebatnya. Itulah yang berlaku antara nikmat yang perlu dikenang. Oleh itu, janganlah kamu kufur kepada Nabi Muhammad SAW, wahai orang Yahudi yang berada di kota Madinah, kerana dulunya datuk nenek moyang kamu telah dapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa pula kami kena, Ustaz? Nikmatu abaikum nikmatu lakum. Nikmat datuk nenek moyang kamu yang dahulu juga nikmat kamu. Kerana terselamatnya datuk nenek moyang kamu dahulu, kamu juga berada di sini hari ini di kota Madinah. Kenanglah nikmat ini. Lebih kurang macam itulah nak ajak orang Yahudi supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf tuan-tuan yang terkasar bahasa, ya, mudah-mudahan Allah Taala memberi peringatan kepada saya dan tuan-tuan untuk mengambil pengajaran. Saya minta ampun banyak-banyak, ya. Saya minta maaf banyak kepada tuan-tuan, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.